ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Ya mati tuan-tuan, puan-puan, para jemaat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini malam tentang mengesai di Sarawak Sabirin ini bermula yang terakhir pada malam yang terakhir malam yang terakhir sebelum PKP. Besok ni terus PKP. Saya orang yang tutup kuliah. Besok ni terus PKP. Tak boleh solat pun tak boleh ya. Subuh perlu subuh besok kan. Jadi alhamdulillah tuan-tuan menyahut cabaran juga lah. PKP ni bukan orang aja tak ada duit, surau dan masjid pun tak ada duit. Kesian. Ada belum boleh mula lagi nak kuliah sebab tak mampu lagi nak bayar penceramah. Penceramah minta makan sikit-sikit, kurang-kurangnya 200 dan tak ada duit, surau masjid kesian. Belum boleh mula lagi dia kata. Sebab sebelum ni tergantung duit imam pun ialah tergantung apa gaya dia. Tuan-tuan, itulah dia. Mudah-mudahan kita sentiasa diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala dan memberi kesihatan dan seterusnya. Tuan-tuan, dalam suasana, sebab ini kali pertama dekat Sabirin, tempat saya dah sebut dah. Tuan-tuan, tempat saya dah sebut. Fiqh dalam solat yang telah ditentukan SOP sekarang ini, di situ adanya hukum fiqh yang perlu kita jangan lepaskan ataupun jangan kita lalai dengan apa yang ada di dalam hukum fiqh. Walaupun dalam keadaan solat, keadaan yang telah ditentukan prosedurnya oleh KKM dan MKN, tapi dalam fiqh masih lagi ada perkara yang terus kita boleh kena buat. Pertamanya dalam soft. Saya tak tahu tuan-tuan dah diterangkan oleh Ustaz lain atau tidak. Tapi nampaknya masih belum tepat lagi saya melihatnya. Mungkin tak ada mahu yang Allah tak tahu. Dalam soft itu tuan-tuan 3 perkara. Nak bina soft, tegakkan soft, rapatkan soft, penuhkan soft. 3 perkara. Tegak, penuh dan rapat. SOP 1 meter sekurang-kurangnya penjarakan antara jemaah. 1 meter penjarakan antara jemaah sekurang-kurangnya. Lebih tak apa. Paling kurang 1 meter. Tuan-tuan punya yang buat sekarang ini, Surah Sabirin buat, dia tekak ke belakang. Tekak ke belakang sama. Ada orang dia silang. Tu bila yang belakang lain. Jadi yang keliling 1 meter tu keliling. Kalau tegak macam ni, sujud belakang kaki orang je. Tak ada perjalanan ni namanya. Kan? Dia sujud belakang kaki orang. Tapi jangan boleh banyak lah. Tuan-tuan pun tak buat kerja kan. Orang lain buat kerja, diam je. Kita dengar, kita buat je lah. Orang nak tanda tu, letak je lah sejadah. Jangan cerita banyak lah. Saya cakap je ni, tuan-tuan, ada tempat buat begitu. Silang yang belakang, depan tu tidak ada soft. Tidak ada orang. Soft dia tidak kira
ke belakang. Soft dia kira tegaknya melintang, dia tidak ke belakang. Dia tidak ke belakang. Bukan kira kita kira belakang mana. Tak, kita kira melintang. Maka pertama tegakkan soft. Boleh tak tegakkan soft dalam keadaan 1 meter? Boleh. Soft itu dalam mazhab Syafi'i nak tegakkannya melihat kepada tumit. Semua tumit tegak, rata, tegaklah dia. Sama tumitnya, tegaklah soft itu. Kalau nak pakai jari lah. Mazhab lain pakai jari. Kalau jari semua rata, tegaklah. Dia kalau tak rata, seorang tumit, seorang jari. Tak jadi dia. Nak jari semua, nak tumit semua. Jadi tuan-tuan, itu kita mazhab Syafi'i, kita gunakan tumit. Sajadah ataupun karpet yang yang ada pada kita ni, bunganya selalu kita lihat, kita pijak bunga yang mana, garisan yang mana untuk tegakkan soft. Kalau yang belakanglah kita gunakan untuk tegakkan soft. Jadi tumit maksudnya semuanya orang pijak tumit, semua tumit pijak garisan yang belakang. Kalau yang depan. Senang aja. Tapi bukan ikut sejadah. Ikut kaki sejadah tu. Kalau ikut kaki sejadah, memang tak tegak semua. Tentang ikut kaki sejadah. Mana kaki sejadah? Kalau ni tak ada kaki sangat, dia pijak di sini. Di sini. Ini kaki sejadah. Dia pijak di sini. Yang sedap tu sebesar sejadah dia, sebesar tu dia pijak kaki dia. So boleh nak pijak kaki sejadah. Padahal dalam bab tu dia tak mesti pijak kaki sejadah tu. Kaki sejadah dia besar. Jadi kaki sejadah tu salah dia bawah. Dia ikut betul kaki sejadah tu. Ngembang muka gitu. Sepatutnya nak tegakkan ikut tumit. Walaupun dalam masa penjarakan itu yang boleh rapat 1 meter saja, yang boleh rapat yang boleh hampir dengan orang sebelah. Tapi untuk tegakkan soft masih boleh lagi. Tumit, tuan-tuan, rapat tumit, tegakkan untuk tumit, rapat 1 meter saja. Penuhkan soft. Jadi maksimum soft di dalam soft yang pertama dan seterusnya, soft tu ada berapa orang boleh isi dalam keadaan 1 meter penjarakan. Ni soft yang pertama 10. Maksudnya soft pertama ni mesti 10 orang ada dalam sini. Mesti 10 orang ada dekat soft yang pertama. Baru nama orang soft itu penuh soft. Sebab itulah maksimum yang penuh yang boleh dalam penjarakan 1 meter. Kalau ada 9 orang belakang dah buat soft yang lain. Baru 9 orang, ada 1 lagi seorang tak masuk. Yang belakang buat soft yang dulu. Maka itu tidak dikira penuhkan soft. Sebab apa? Ada 1 ruang lagi yang mesti sepatutnya diisi. Patutnya mesti diisi. Sunat diisi. Tuan-tuan, kalau nak dapat fadilat soft dah penuh, baru bina soft yang kedua. Soft kedua begitu. Ada boleh masuk berapa orang? 8 orang. 10 orang juga, 10 orang. Ketiga mungkin panjang sikit, berapa orang? Begitulah seterusnya. Tuan-tuan, penuhkan soft. Jadi ramai yang tak berapa nak faham. Dia kata tahlan. Nama jarak pun duduk depan pun jarak, duduk belakang pun jarak. Dia kata namanya jarak juga. Sama je lah. Tak kira dah penuh ke tak penuh ke, belakang jarak juga. Kalau duduk depan pun jarak juga, dia kata. Belakang ada Allah Akbar. Padahal depan ada boleh 2 orang di sini. Tuan-tuan. Sebab ini fiqah yang mengikut SOP. Sebab darurat kemampuan yang membolehkan soft yang penuh itu semua orang aja. Tuan-tuan, semua orang aja. Tapi kalau tuan-tuan nak langkah, alang-alang langkah apa yang betul? Semua dapat dosa.
komunis punya SOP ni, Yahudi ini, apa semua. Kan? Nampak tak? Tak ada masalah. Cuma kalau ada polis ke MKN ada naik lori je. Naik tak ada masalah, naik lori je. Sebab mana nak SOP? Sebab Pak Imam mesti dah letakkan tagging lah. Mereka tetap ikut peraturan. Jemaah yang tak ikut peraturan, maka jemaah yang ada mesti tak ada, dalam masa tak ada. Kalau tuan-tuan Pak Isyak ni, saya kata nak kita lawan di komunisme, boleh, tak masalah. Silakan. Lepas tu masuk MP, saya berbangga ditangkap kerana melanggar SOP di dalam solat. Kan? Ada orang bangga. Itu dalam bab solat. Dalam bab solat fardhu solat. Solat Jumaat. Sekarang ini 1/3 darurat kapasiti ataupun dalam perjalanan 1 meter berapa orang jemaah boleh masuk dalam keluasan satu masjid. Contoh dari sini boleh masuk 200 orang. 400 sampai ke belakang 400. Tak sampai jalan lah tu. Tak sampai 490 maksudnya dalam ruang masjid ni. Dalam ruang ni 490. Maksudnya 490 orang saja yang wajib untuk solat. Dalam kaedah siapa cepat dia dapat. Masa 40 orang dimaklumkan atau dipanggil. Siapa yang dipanggil, dialah yang wajib datang. Yang tak panggil, tak wajib. Solat saja dekat rumah. Zuhur. Tuan-tuan, termasuk nama saya tak dipanggil pun. Orang tu, macam mana ni tak ada ni? Saya kata, saya ustaz pun orang tak panggil. Lagi kamu yang minta ustaz, tak payahlah dah cerita banyak. Semayang lagi dah ada zuhur. Apa masalahnya orang tak panggil kita? Kan? Dia bukan kira darajat dan pangkat. Namanya dipanggil oleh ahli kita bahasa. Terima je lah. Walaupun bahasa apa pun. Sebab fiqh kata begitu. Dalam kata darurat, fatwa dah keluarkan, dipanggil dan dimaklumkan dalam beberapa orang. Okey, siapa tak perlu pergi yang ada panggil. Masalahnya yang panggil dah janji nak pergi, tak pergi. Itu masalah. Bila dah sebut saya boleh pergi, wajib pergi. Jumaat kata itu. Fardu wajib, fardu ain ke atas dia untuk pergi. Ini last minute baru nak cakap. Kawan tak boleh lah. Boleh ganti tak? Kalau kabut pagi itu, cari orang mana? Tuan-tuan, ini tak faham orang ni. Kalau dia tanpa keuzuran, dia kata tak boleh tanpa keuzuran, berdosa besar. Dikira meninggalkan Jumaat dengan sengaja. Sebab tanpa keuzuran, dia tak nak pergi. So ganti orang lain. Sebab sedangkan dia tadi kata boleh pergi. Sama tuan. Atau misalnya tak nak umum, tak nak beritahu pun tak pergi. Alah, lentaklah, langsung tak pergi. Tadi dah kata pergi. Orang ini dia dikira meninggalkan Jumaat dengan sengaja. Sebab apa? Dia wajib pergi. Sebab telah dipanggil dan diundang untuk solat Jumaat di kalangan jemaah Tuhan. Siapa yang terlepas saya ada itu saya nasihat dulu. Okey, terus yang Jumaat yang 1/3. Sampai cepat dia dapat. Maksudnya semua orang yang wajib solat Jumaat wajib berusaha untuk solat Jumaat. Siapa orang tu? Orang itu ialah lelaki balik, berangkat, mustautin, sihat tubuh badan, merdeka. Inilah orang yang wajib pergi Jumaat dan wajib berusaha untuk solat Jumaat pada keadaan SOP hari ini. Wajib berusaha tau, tuan-tuan. Bukan duduk relax rumah tau. Relax rumah penuh asobirin, sebelum SOP pun penuh semayang dekat parking dekat jalan tu. Tak lagi tak SOP. Lagi SOP lagi lah. Dah jaga pun tak datang dia relax rumah. Penuh tu. Orang ini dikira juga meninggalkan Jumaat dengan sengaja. Sebab apa? Sebab dia tak berusaha untuk pergi solat Jumaat dan dia tak gugur lagi kewajipan untuk solat Jumaat. Dia akan gugur kewajipan solat Jumaat masa bila? Apabila dia datang ke masjid, datang ke surah As-Sabirin. Jadi kata Haji Ayub 490. Dah cukup 490. Haji Ayub kata sebab dia AJK dan balik kata Haji Ayub contoh. Kalau dah gitu, baliklah kita. Baru gugur kewajipan Jumaat. Sebab apa? Confirm memang kita dah tak boleh solat Jumaat. Tadi awak tak tahu. Awak
Ini bezanya. Yang ini, tuan-tuan. Sebab ini kita wajib tapi terhalang. Macam orang musafir, wajib tapi ada sebab musafir. Sebenarnya wajib. Ini berbeza dengan ketika 20 orang, ketika 40 orang. Ketika 20 dan 40 orang boleh saing. Orang yang solat zuhur atau umum boleh saing dengan orang solat Jumaat di masjid. Yang ini bermula dari 1 bulan April, tak boleh. Tunggu habis Jumaat baru kita solat. Nak solat berjemaah di surau-surau yang tak Jumaat pun boleh. Nak solat zuhur berjemaah pun boleh. Baru gugur dah subuh balik, baru gugur kewajipan. Tadi kena usaha dulu, wajib usaha dulu untuk pergi Jumaat. Tuan-tuan, ada juga orang usaha juga, bagus dia usaha juga, tapi dia datang pukul 1 sampai pukul 1 dah panas pukul 1. Adi Ayub dah gini lah, Adi Misbah dah gini, tegak dah. Ada lagi ke? Yang nak datang ni tak faham bahasa ni. Balik. Dah balik. Oh, nak suruh balik kita. Ustaz tadi kata yang penting usaha. Dah datang orang suruh balik. Confirm dah ni jangan dengar orang suruh balik. Balik kita. Tapi datang pukul 1, datang 1.20. Habis pukul 12 tadi bermulanya solat Jumaat, boleh hadir ke solat Jumaat pukul 12. Boleh hadir. Bawah pukul 12 tak boleh hadir. Itu peraturan. 1 jam sebelum zuhur. Maksudnya pukul 12 semua masjid dan surau dah boleh buka dah. Buat apa? Basuh kereta kotor, hujan basuh kereta dulu. Basuh tengok pukul 1. Oh, itu yang terus pergi. Dah penuh. Dengan Pak Imam boleh jawab macam itu. Dengan pengusi boleh jawab macam itu. Dengan Allah boleh jawab. Belum tentu dia jawab macam itu. Engkau masuk, engkau dah tahu hari Jumaat itu wajib fardu ain untuk solat Jumaat. Aku dah bagi kau kelapangan masa dah, tapi kau sendiri menyibuk-nyibukkan untuk perkara yang lain, bukan untuk Jumaat. Tiba-tiba engkau datang pukul 1, kau kata aku tak boleh Jumaat sebab apa? Orang menghalau. Tapi datang pukul apa? Usahanya pukul 1. Allah. Macam mana pukul 1? Pukul 12 tadi engkau basuh kereta, bukan kena pergi Jumaat. Basuh kereta engkau sibuk dengan harta dunia. Tuan-tuan, habis. Allah kata engkau lalai sebenarnya dengan dunia yang ada di depan engkau daripada engkau mengambil aku. Tak jawab kita, tuan-tuan. Tak jawab kita. Depan imam memang mesti bolehlah jawab. Saya sibuk lah tadi pergi khidmat lah, milih ikan susah betul ini pilih. Banyak musuh itu, pilih-pilih tambah pukul 1. Tak ada, tuan-tuan. Dengan manusia boleh jawab gitu, dengan Allah tak ada gitu. Sebab itu bila Allah dah bagi kelapangan, tanpa tak ada keuzuran, tak ada kerja, tuan-tuan, masuknya pukul 12 itu dah boleh pergi, kita berusaha untuk pergi pukul 12. Sampai 12 suku beratur. Sekali sampai dekat kita dah 490, kita 491. Tak ada tempat lagi. Balik. Barulah betul aku dah usaha ya Allah, tapi tak boleh juga untuk Jumaat, kena balik. Baru kita boleh jawab dengan Allah Ta'ala, tuan-tuan. Ini nganggur tadi pukul 12 sampai pukul 1 baru pergi ke masjid. Bila suruh balik kata lega dah boleh. Wah, senang tuan-tuan. Kalau dia kilang keluar kilang pukul 12.30. Dalam dia bergerak naik motor ke naik kereta ke sampai ke masjid, dan memang orang nak penuh, beratur usaha, tetap usaha. Tak boleh balik solat zuhur wajib. Barulah betul, tuan. Ini tadi tak ada apa-apa. Baru itu ada nama keusuran sebab dia ada tugas di kerana bekerja. Ini dah pencin tak ada apa-apa. Relax jadi mudah balik lagi. Allah. Sebab itu pastikan 12.30 dah penuh dah surau Asobiri. Beberapa 2 minggu saya sengaja tak nak datang sini, saya nak pergi tempat lain dulu. Pukul 12.30 betul dah penuh dah. Pukul 12 dah buka, 12.30 dah penuh.
Pentazkirah ada tazkirah mana sekarang? Ada tazkirah 12 tengah tazkirah, orang dah penuh 450 sepatutnya. Bau sedap pentazkirah petang tu pom. Balik dia kau pun bahasa hati. Tuan-tuan, ini dengar ni 10 orang. Kau pun sama salah dia. Tapi orang bagi takkan nak tolak. Ambil dulu lah. Betul tuan-tuan. Sepatutnya begitu. Sebab Pak itu semua mulu. Tuan-tuan. Pak tutup. Okey, tutup. Jam Pak itu semua tutup. Ada orang nak puati. Aku dah pergi. Lantaklah. Orang tutup pagar. Tak boleh masuk dalam pagar. Aku solat luar pagar. Dia solat luar pagar. Ada tak di sini solat luar pagar? Ada. Ada. Dah parking. Dah tutup tu. Dah tutup. Dah solat luar pagar. Dia solat luar pagar. Ada juga sini. Saya tak ada dengan tempat lain ada. Sini pun ada juga. Jadi Pak Imam lepas ni Bilal ataupun jatuh masa dengar betul. Orang yang solat di luar pagar, dia tu dah digugur dah kewajipan untuk solat jemaah. Dah tahu dia. Apa nak sebut lagi? Kalau dia solat di luar pagar, pertama dia kena faham tadi apa solatnya, wajib ke tak wajib? Pertama tak wajib. Tak wajib, tak payah sibuk sepatutnya. Okey, dia nak solat juga. Dia kena tahu sah tak sah solatnya. Apa dia penjarakan antara jemaah yang terakhir dengan dia tadi tu dekat mana? Orang solat dalam masjid semuanya. Kamu solat di luar masjid sana. Tuan-tuan, di luar kawasan terpisah dengan makmum yang terakhir di belakang. Lebih 300 hasta tidak sah. Maka sebab itu tak payahlah solat dekat dia. Tuan, kalau nak solat nanti zuhur sajalah. Solat zuhur, bukan solat Jumaat. Lepas orang habis Jumaat ni, tuan masuklah untuk solat zuhur. Kalau dia bekerja, dia tak ada rumah di sini. Maksudnya dia mendatang. Kalau dia ada rumah, suruh dia balik saja. Baliklah. Solat zuhur. Lepas Jumaat nanti, habis Jumaat, solat zuhur. Tak dosa. Tidak berdosa. Kecuali yang saya sebut tadi, dia melengah-lengahkan, melalaikan tadi itu. Sebab lalai, dosanya kerana lalai. Ini biar awak dah usah datang dosa. Dah, awak pun bekerja. Sampai-sampai, dah tutup dah. Baliklah. Ataupun nanti semua zuhur, pergi ngeteh dulu lah. Pergi ngeteh dulu. Makan tengah hari dulu. Lepas makan tengah hari, solat zuhur. Tuan-tuan, sebab ini berkaitan dengan hukum. Tak salah apa solat. Dah tak sah. Tuan-tuan, Allah tapi mungkin tak faham hukum. Mungkin tak faham hukum. Jadi tuan-tuan, lepas ni orang yang terakhir kena fahamkan. Ada jatuh puasa, pegawai masjid, tolong fahamkan. Bila siapa yang dah di luar, dah di gate kan, dia tutup gate, tuan-tuan sila solat zuhur selepas ini. Tuan-tuan dah tak wajib pergi solat Jumaat. Solat zuhur. Nak dengar khutbah? Boleh. Dengarlah khutbah. Nak dengar khutbah? Boleh. Silakan. Silakan. Itu ada ruang lagi tempat tar tu boleh sembahyang. Tak boleh. Tak boleh. Siapa kata tak boleh? Mufti kata. Jangan cakap Pak Imam kata. Pak Imam tu siapa dia kata dia? Siapa dia? Ni mufti yang kata tak boleh. Bukan saya kata, mufti yang kata. Kalau tuan-tuan tak puas hati, besok jumpa mufti. Jangan jumpa Pak Imam, jumpa kami. Tuan-tuan. Sebab orang tak faham ni tuan-tuan. Ingat dia kita yang tak bagi. Ingat Pak Imam ada kuasa yang tak bagi. Lapang lagi tu ada tu dekat tempat tar tu, tempat apa letak selipar tu ada kosong lagi. Apa benda pula tak bagi. Kan boleh masuk, selalu boleh, dulu boleh. Ini bukan dulu ni kita, ini zat baru dan nama pun norma baru. Hukum fiqh pun baru. Sebab hukum fiqh sebenarnya itu dia sentiasa hidup fiqh ni. Dia tidak statik hukum fiqh, dia sentiasa hidup. Sebab itu kamu dah tahu dia solat, duduk belakang dengar khutbah saja. Lepas solat nanti Jumaat solat zuhur. Apa dapat tak pahala Jumaat? Kalau dah kamu tak berdosa, Allah tu kan
imam, bukan kita yang bagi pahala. Allah. Bila Allah yang tetapkan syariat ini, dia maha adil. Bagaimana orang yang solat Jumaat sama juga yang kamu yang solat Zuhur. Tuan-tuan, jangan dimaksudnya ini semayang itu masalah itu solat juga. Masalahnya tidak sah solatnya. Maka persoalan datang, adakah wajib ikut SOP ni? Wajib ke ikut SOP ni? 1 meter lah penjarakan, kena pakai mask lah, bawa sejadah lah. Tuan-tuan ada yang letak sejadah ni. Maksudnya yang letak sejadah ni maksudnya dah ada orang punya. Kita jangan masuk pegawai-pegawai Malaysia dengan ATK punya tu. Apa tu? Kena suku lah. Tempat lain AJK dah kena komunis lah. Tak tahu saya dekat sini ada yang kena komunis belum? Ini SOP komunis dia kata. Macam-macam cerita. Tak nak dia. Tuan-tuan, masalahnya ada tak perlu? Apakah hukum mengikutinya? Sunat ke? Harus ke? Atau harus? Tuan-tuan, atau wajib? Kita kena tengok siapa yang suruh, siapa yang arah, melanggar syariat ataupun tidak, melanggar hukum syarak ataupun tidak. Sekiranya dia tidak melanggar syarak, maka kita kembali kepada yang khatib baca, sentiasa baca di khutbah tu. Bukan main kita dengar. Kalau dengar lah, kalau tak dengar nunduk itu saya tak boleh nak buat apalah. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Imam khatib sebut, orang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri. Ini penguasa yang diberi kuasa dari kalangan kamu. Dia bukan dari kalangan malaikat, dia bukan dari kalangan jin, dari kalangan kamu, sama-sama manusia. Tuan-tuan, sebab itu para ulama mengatakan kenapa ayat ini ati'u Allah wa ati'u Rasul. Ati'u ni disebut pada Allah dan juga disebut ati'u Rasul pada Rasul. Tapi pada ulil amri tidak disebut di situ ayat atau perkataan ati'u ulil amri, tak ada di situ. Kerana Allah dan Rasul itu tidak ada tolak ansur ketaatannya. Tidak ada di situ boleh kita fikir nanti dulu Allah, kalau saya boleh buat, kalau tak saya tak nak. Tengoklah kan. Apa yang Rasulullah tunjuk pun kita kata itu Rasul,